Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama kita lagi dalam rancangan Bicara Sukan dan disiarkan dari studio berita Kompleks Penyiaran Radio Malaysia Brunei, Sungai Akar. Dan pada rancangan kali ini kita akan terlebih dahulu menyaksikan sedutan video mengenai sukan yang akan kita ketengahkan menjadi topik perbincangan pada minggu ini, dan untuk sama-sama kita bincangkan bersama dengan tetamu undangan kita nanti. Kita ikuti terlebih dahulu. Topik kita yang bawakan pada kali ini ialah bersama dengan tetamu yang akan kita sama-sama bincangkan kegiatan pada minggu ini ialah Yang Mulia Ramlan Haji Muhammad Said, Setiausaha Agung Persatuan Sepak Takraw Brunei Darussalam. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Tuan. Ya, terima kasih Alhamdulillah kerana meluangkan masa bersama kami dalam rancangan Bicara Sukan untuk kita membincangkan mengenai dengan sepak takraw Tuan ya. InsyaAllah. Jadi Tuan, mungkin Tuan dapat menerangkan terlebih dahulu ya mengenai dengan topik bincang kita, iaitu mengenai dengan objektif utama Liga Super Sepak Takraw kali ini dan apa yang menjadikannya berbeza daripada edisi sebelumnya Tuan. Terima kasih Tuan. Ya. Pertama-tama izinkan hamba kuala saya terlebih dahulu mewakili komuniti sepak takraw negara Brunei Darussalam ingin mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih Tuan pada Perbudanan Taib dan serikat anak-anak serikatnya kerana berkesudian sekali lagi sepenuhnya untuk menaja kejohanan kami ini. Terima kasih juga kepada GBS yang sentiasa memikir, merancang, meninggikan kualiti mutu sepak takraw untuk dalam negeri dan luar negeri. Yeah. Terkait pada soalan pertama itu, bagaimanakah target ataupun kejohanan? Ya, hala tuju kejohanan ialah untuk menaikkan taraf kualiti permainan sepak takraw seluruhnya. Dengan adanya LST, kami memikirkan bahawa akan meningkatlah mutu permainan sepak takraw serentak, dalam keadaan serentak, dalam keadaan yang sama, di mana mereka berusaha untuk bersaing dalam Liga Sepak Takraw LST Taib Negara Brunei Darussalam. Itu secara kelompok yang besar. Tapi pada kelompok yang kecil, dengan adanya penyertaan atlet-atlet negara di kejohanan ini, dan setelah kejohanan, kami akan nampak bahawa ada peningkatan mutu kualiti permainan atlet negara, dan kami berharap dengan adanya peningkatan daripada LST ini, jadinya kekokohan regu negara akan lebih mantap untuk bersaing di peringkat antarabangsa dan serantau. Ya. Ingin kita ketahui juga Tuan ya, apakah yang menjadikan kejohanan kali ini berbeza ataupun mungkin ada kelainan daripada edisi sebelumnya? Alhamdulillah, dalam menelusuri kejohanan ini, kami telah menyediakan acara-acara baru Tuan. Ya. Acara-acara baru seperti dengan mengekalkan acara lama, iaitu regu, dan menerapkan acara HOOP sebagai acara baru dan mengemaskinikan acara kuat. Ini adalah bertujuan untuk menjadikan persediaan negara mantap
bagi menghadapi membuat persediaan kejuaraan-kejuaraan antarabangsa dan serantau. Contohnya pada sedikit masa lagi kita akan menghadapi kejuaraan Asia Sepak Takraw League. Adalah diketahui bahawa Asia Sepak Takraw League ini adalah acara baru di mana ia perlu bertahan selama 8 hingga 10 tahun tuan ke hadapan. Jadi kita perlu bersedia. Mengapa 3 acara ini disediakan? Kerana di peringkat antarabangsa 3 acara ini adalah acara-acara favorit untuk dipertandingkan di acara di persadanan tersebut. Bukan itu saja, ini adalah persediaan juga untuk kita menghadapi jika dibenarkan oleh HBS menghadapi kejohanan Piala Asia pada bulan Mei 2025, kemudian menghadapi King Cup, dan yang untuk optimumnya kita guna pakai kekuatan yang ada untuk menghadapi SEA Games Thailand 2025 pada bulan 12 nanti. Ya, kita harapkan agar kecemerlangan sukan sepak takraw ataupun yang orang kata dulu main raga ni suatu ketika dulu akan dapat kita timbulkan kembali tuan ya. InsyaAllah. Ya. Tuan, sejauh mana sambutan daripada pasukan yang menyertai liga ini dan adakah terdapat peningkatan penyertaan berbanding tahun-tahun sebelumnya tuan? Syukur alhamdulillah peningkatannya sangat meyakinkan dan memberangsangkan. Contohnya kita telah mengadakan piala ataupun kejohanan kelayakan sebelum ini pada bulan 8 khusus untuk remaja iaitu bawah 23 tahun. Pendaftarannya ialah sebanyak 20 pasukan. Kemudian hanya 10 pasukan sahaja yang akan layak ke pusingan itu kejohanan Liga Super Sepak Takraw Type 2024. Itu umur yang under 23. Kemudian pada umur ataupun kemuncak kejuaraan ialah Regu Open. Pada tahun lepas kita mendapati hanya 20 peserta, 20 pasukan saja yang bersaing, yang menyertai, dan 10 pasukan saja yang layak masuk ke Liga Super Sepak Takraw. Tapi pada tahun ini kita mendapati 30 pasukan yang mendaftar, yang masuk kepada pusingan kelayakan. 20 pasukan telah berjaya masuk ke pusingan Liga Super Sepak Takraw. Penambahan ini adalah menambahkan bahawa di luar sana pemain-pemain takraw sangat aktif, giat berlatih dan membuat strategi yang bersesuaian untuk menyertai Liga Super Sepak Takraw demi kejayaan mereka masing-masing. Itulah yang saya nampak. Ada peningkatan pendaftaran dan ada peningkatan pemain-pemain negara terkait Liga Super Sepak Takraw. Alhamdulillah, itu yang telah pun dirancang di awal kejohanannya dan menampakkan hasil. Alhamdulillah, ya tuan. Kita harapkan agar banyak lagi kecemerlangan ataupun peningkatan serta perkembangan yang dapat kita rumuskan atau terapkan melalui kejohanan ini tuan ya. Jadi tuan, ingin kita ketahui juga apakah cabaran utama yang dihadapi oleh pihak penganjur dalam menganjurkan liga ini, terutamanya dari segi logistik dan juga pengurusan tuan? Syukur alhamdulillah 3 agensi ini Jabatan Belia dan Sukan, Pesta Baru dan pihak penaja, kami boleh dikatakan bersatu padu dan sepakat dalam mengerjakan misi masing-masing untuk menjayakan kejohanan ini. Jadi saya nampaklah tiada ada hal menghalang. Bahagian-bahagian logistik dan pengurusan semuanya berjalan lancar, selamat dan sempurna. Khususnya contohnya bahagian logistik, Jabatan Belia dan Sukan mempunyai 3 venue yang kami guna pakai. Logistiknya semuanya tersedia di venue-venue tersebut. Contohnya di Sungai Sam dengan kelengkapan-kelengkapan yang tersendiri yang sesuai untuk diguna pakai menjalankan kejohanan ini. Begitu juga di venue Kompleks Sukan Tutung. Semuanya telah tersedia, cuma kita mengguna pakai, memudahkan dan mengadjust supaya kejohanan ini serentak dengan apa yang diaturkan oleh Astaf dan Istaf. Ya.
Sungai Asam di kompleks Sungai Kebun, tuan. Sungai Asam, maaf ya, Sungai Kebun. Sungai Kebun. Kerana ada yang terkeliru juga ya. Apapun, semoga perkara lokasi-lokasi ini akan dapat diketahui oleh mereka ya, tuan. Hamba-hamba, ya. Jadi tuan, bolehkah tuan memberikan pandangan tentang prestasi pasukan-pasukan yang bertanding setakat ini, tuan? Alhamdulillah, regarding mengenai dengan prestasi, kebanyakannya pasukan-pasukan mempunyai prestasi sendiri yang terkait ataupun dipuncai oleh kemasukan-kemasukan penyertaan U23. Di mana U23 ini datang, ini adalah hasil daripada Liga Super Sepak Takraw yang pertama. Ya. Di mana apabila Liga Super Sepak Takraw yang pertama telah tamat, maka berfungsilah persatuan bersama jurulatih untuk mencermati, mendekati pemain-pemain yang berpotensi dan mengilap mereka supaya bersedia siaga untuk kepertandingan yang di antarabangsa. Langsung mana-mana yang berpotensi, kami telah membawa mereka ke kejohanan antarabangsa, iaitu pada tahun ini pada bulan 5 2024 kami telah menyerapkan pemain-pemain muda dan menyatukan dengan pemain-pemain senior di Istanbul Sepak Takraw Malaysia dengan penyerapan gabungan pemain-pemain baru, pemain-pemain muda, pemain-pemain senior. Mereka telah dapat meletakkan Brunei di tangga ke-4 di tangga ke-6 dalam kumpulan Premier. Walaupun kita tidak memiliki medal, tapi itu adalah satu keberuntungan dan kesyukuran kerana itulah kali pertama dan sebelumnya kali terakhir kita menyertai kejohanan ialah pada tahun 2018, itu SEA Games Malaysia. Kenapa begitu jauh baru 2024 kita menyertai, itu adalah kerana hambatan COVID, tiada yang lain. COVID telah menghalang kita untuk menyertai kejohanan antarabangsa. Jadinya semula lagi apabila penyertaan mengejut ini, kita dengan gabungan U23 dan pemain pensia, mereka telah dapat menolong negara mendapat tangga ke-6. Bukan begitu saja, pemain-pemain U23 ini yang juga sebahagiannya adalah penyertaan mewakili pasukan masing-masing di dalam Liga Super Sepak Takraw ini. Sebahagiannya kami bawa ke King Cup. Di King Cup, negara telah membuat sejarah tersendiri di mana baru pertama kali, tuan, kita berjaya tempat ketiga dan di dalam status Premier dalam King Cup. Sebelumnya kita hanya mencapai paling tertinggi ialah emas ataupun nombor 1 mengalahkan Singapura pada tahun 2012, tapi dalam kategori division. Itulah bezanya. Jadinya syukur alhamdulillah Liga Super Sepak Takraw yang pertama telah menghasilkan pemain-pemain yang muda yang berkualiti. Sudah kita cuba kan, dan mereka ini sekarang beraksi hebat di kejohanan Liga LST kali kedua. Ya. Begitulah kedudukan pasukan. Mungkin target seterusnya nombor 1, insyaAllah. InsyaAllah. Tidak ada mustahil kan. Jadi tuan, sebelum kita meneruskan perbincangan, kita saksikan terlebih dahulu ibasan kejohanan tahun lalu. Itu tadi kita saksikan imbasan dan juga trivia kejayaan dan juga info-info mengenai dengan sepak takraw ini, tuan ya. Jadi tuan,
Sejauh mana liga ini berperanan dalam menyediakan peluang untuk atlet-atlet muda dan berbakat bersinar di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa, Tuan? Kami memandang setelah atlet-atlet bergiat tangkas dalam kejohanan, kami menggunakan kejohanan sebagai platform untuk mengenal pasti, mendekati pemain-pemain, dan kami akan menggilap mereka untuk menjadi pemain-pemain pemain antarabangsa mewakili negara di kejohanan serantau dan antarabangsa. Jadinya dengan cara mencapai matlamat, itu meraih hadiah, memperbaiki kedudukan negara, itu adalah satu cara yang jelas bahawa jalannya itu sudah nampak dan jelas terhadap mereka-mereka yang berkenan. Ya. Tuan, apakah harapan Persatuan bagi kesan jangka panjang Liga Super Sepak Takraw terhadap perkembangan dan kemajuan sukan sepak takraw di negara ini, Tuan? Kesan jangka panjang sepak takraw ialah kami berharap ia akan berterusan untuk sentiasa memastikan hasil positif terhadap pemain-pemain, begitu juga terhadap pencapaian negara di persaudaraan antarabangsa. Dan seterusnya, kalau jasa panjang sekali lagi, kami ingin sekali melihat bahawa kejohanan ini dicorakkan dengan menampilkan kejohanan yang bersifat antarabangsa. Ya. Contohnya kita tukarkan kejohanan itu menjadi kejohanan Champion Cup. Begitulah. Jadinya dengan adanya konsep Champion Cup, kita dapat memartabatkan kejohanan ini di kawasan Borneo dengan menampilkan pemain-pemain ataupun pasukan-pasukan dari luar. Di samping itu meninggikan kualiti pasukan-pasukan dari Brunei dengan cara masih mempraktikan untuk mendapatkan hikmat di setiap pasukan, mendapatkan hikmat pemain-pemain import. Jadinya kalau sebegitu rupa kejohanannya, kita rakyat ataupun penggemar takraw di negara Brunei Darussalam akan happy dan tentunya akan datang menyaksikan sendiri kejohanan sepak takraw yang berancanakan ataupun berlatar belakangkan berbagai-bagai bangsa dan negara. Negara-negara yang boleh didatangkan adalah negara-negara, contohnya adalah negara-negara sahabat seperti Thailand, Malaysia, Indonesia ataupun Singapura. Itu negara-negara terdekat. Tetapi kalau ya lebih menarik, kita datangkan pemain-pemain dari negara India, Myanmar, ataupun jauh di ujung sana ialah Jepun, Korea Selatan dan China. Jadinya penggemar takraw akan lebih merasa kemeriahan sepak takraw warisan budaya negara Brunei Darussalam. Ya. Jadi Tuan, rancangan Persatuan untuk memperluaskan lagi liga ini masa depan dan menjadikannya lebih kompetitif serta bersaing di peringkat serantau atau antarabangsa seperti yang Tuan katakan tadi, mengadakan pemain import yang negara jiran dan juga di tempat negara-negara yang Tuan katakan tadi, Tuan. Untuk menjadikannya lebih sebegitu rupa, kita berencana mengadakan sama juga masih pada awal bulan atau 3 bulan sebelum kejohanan yang bercorak antarabangsa, kita perlu adakan
kejohanan-kejohanan kelayakan. Ya. Itu penting tu. Kemudian baru kejohanan-kejohanan yang layak untuk masuk ke peringkat yang saya cakapkan tadi itu ialah peringkat Champion Cup. Champion Cup. Apabila itu telah menjadi, baru kita mendatangkan tim-tim yang boleh juga kita datangkan tim yang kaya. Tim yang kaya dari Malaysia, dari Thailand. Mengapa saya kaya? Kerana mereka akan bersedia datang meraih kejohanan dengan bajet mereka sendiri. Ya. Jadinya itu adalah satu cara untuk pilihan kedua lah untuk menjadikannya sesuatu yang berprestasi. Ya, seperti mengadakan pasukan-pasukan di luar negara bermain di sini ya. Ya, Selain pemain-pemain import, juga akan dijemput pemain-pemain luar negara untuk bermain dalam liga ini, insyaAllah tuan ya. Mereka memang setelah kami, semasa saya di luar negeri itu, saya umpamanya sebagai seorang duta takraw negara, saya selalu mengambil pendapat-pendapat, saya suka bertanya, memang mereka teringin sekali untuk datang. Bagaimana suasana di Brunei, mereka belum datang kan, ingin sekali macam mana corak permainannya, begitulah. Ingin mendalami dan mempelajari mana-mana yang perlu mereka dapatkan. InsyaAllah. Dan dengan kesungguhan yang kita ada tuan ya. Akhir sekali, apakah harapan tuan untuk masa depan Liga Super Sepak Takraw dan hala tuju persatuan dalam memajukan lagi sukan ini tuan? Harapan itu bukan saja harapan dari saya sendiri, harapan bagi mewakili persatuan, mewakili komuniti sepak takraw negara Darussalam, mewakili seluruhnya penggiat dan jiwa-jiwa sepak takraw. Kami sangat berharap bahawa liga ini akan tetap berterusan kerana kami baru saja menikmati hasil daripada Liga Super Sepak Takraw yang pertama, kemeriahan, keseronokan, keceriaan sepak takraw di negara Brunei Darussalam. Itulah yang kami harapkan. Ya. Jadi tuan, terima kasih sekali lagi tuan ya. Udah. Nampaknya kita sudah ke penghujung rancangan dan itulah yang sempat kita kongsikan dalam perbincangan bersama tetamu kita untuk minggu ini, iaitu Yang Mulia Awang Ramlan Haji Muhammad Said, Setiausaha Agong Persatuan Sepak Takraw Brunei Darussalam, yang telah bersama untuk edisi Bicara Sukan minggu ini berkongsi informasi dan perkembangan Liga Super Takraw yang masih lagi berlangsung ya. Dan kita juga harapkan semoga apa yang kita bincangkan ini akan mendapat manfaat khususnya kepada peminat-peminat sukan sepak takraw ya. Dan jangan lupa untuk mengikuti siaran Arena terbitan unit sukan setiap hari pada pukul 4 petang di Saluran Arti Perdana untuk laporan perkembangan terkini sukan dalam dan luar negara. Terima kasih sekali lagi tuan. Terima kasih. Semoga berjaya. Amin ya bro. Ya. Jadi hingga bertemu lagi dalam rancangan akan datang dengan tetamu dan topik yang lain pula. Akhir kata, Assalamualaikum, salam hormat, tingkatkan semangat sukan kita dan majukanlah sukan untuk negara. Jumpa lagi.